Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat petang dan salam sejahtera. Yang dihormati Datuk Ayub Khan, Ketua Polis Johor. Yang dihormati Datuk Yusof, Ketua Jabatan Siasatan Jenayah Kontingen Johor. Tuan Assistant Commissioner Saleh, Ketua Jabatan Siasatan Jenayah Komersial Johor, Assistant Commissioner Po, Timbalan Ketua Jabatan Siasatan Jenayah Kontingen Johor, dan pegawai daripada Kontingen Johor. Ya. Terima kasih terlebih dahulu saya ucapkan kepada para sahabat daripada media kerana beramai-ramai datang pada petang ni untuk memberikan liputan kepada kenyataan yang saya akan buat sebentar lagi. Ini adalah berhubung dengan tangkapan SOSMA ke atas elemen pengubahan wang haram kumpulan jenayah terancang geng Niki. Di antara 20 Mac hingga 28 Mac yang baru lalu ni, satu pasukan petugas task force daripada Ibu Pejabat Kontingen Polis Johor yang terdiri daripada pegawai daripada Jabatan Siasatan Jenayah Komersial, Jabatan Siasatan Jenayah dan pasukan gerakan AM PGA Batalion 4 yang berpangkalan di Semenyih yang melibatkan kekuatan seramai 220 orang pegawai dan anggota polis telah melancarkan operasi khas Op Pelican 3.0 di sekitar Selangor dan Lembah Kelang ke atas kumpulan jenayah terancang yang kita namakan Geng Niki. Dalam operasi berkenaan, sebanyak 70 serbuan telah dijalankan bagi mengesan dan menangkap anggota kumpulan Geng Niki. Geng Niki ini diketuai oleh Datuk Seri Niki Liao Sun Hee yang berusia 33 tahun dan merupakan pengasas kepada syarikat Winner Dynasty Group yang berpusat di Setiawak Puchong, Selangor. Dalam operasi yang dijalankan, turut dirampas adalah sepucuk pistol jenis Glock 17 bersama satu kelopak peluru berisi 9 butir peluru, dan jumlah tangkapan, penggeledahan, rampasan dan pecahan kesalahan adalah sebagaimana berikut. Jumlah orang yang diperiksa dalam operasi ini adalah 118 orang. Mereka yang dikenakan tahanan di bawah SOSMA, 42 lelaki, iaitu 27 warga Malaysia, 15 warga Republik Rakyat China, 6 wanita terdiri pada 3 warga Malaysia dan 3 warga Republik Rakyat China, dan tangkapan di bawah Akta Immigration seramai 12 orang, iaitu 10 lelaki warga China, 1 wanita Republik Rakyat China dan 1 wanita daripada Myanmar. Lepas itu tangkapan narkotik atas urine test, ya, terdiri daripada 8 lelaki warga Malaysia, semuanya didapati positif menerusi ujian air kencingnya, dan dibebaskan selama 50 orang, iaitu 25 lelaki warga negara Malaysia dan 25 wanita warga Malaysia. Daripada sejumlah 118 orang tadi, ya, 50 telah dibebaskan. So rampasannya, mata wang ringgit Malaysia RM557,009, renminbi yuan 269,000 yuan, Thailand baht lebih kurang 20,000, hampir 20,000, Singapore dollar dekat-dekat RM500, US dollar $9,000 lebih, Hong Kong, dan beberapa mata wang lah, ya, termasuk British Pound. Keseluruhan jumlahnya RM145.78 mengikut kiraan pada hari ini. Ya. So kenderaan-kenderaan yang dirampas, ya, Rolls Royce sebuah yang bernilai 1.7 juta ringgit, sebuah kereta Bentley, ya, yang bernilai lebih kurang 1 juta, 5 buah kereta Alphard, 2 buah Belfire, sebuah BMW, 3 buah Mercedes, sebuah Porsche, 2 buah Volkswagen, dan jumlah anggaran, ya, nilai kereta yang dirampas ini berjumlah 6.67 juta ringgit. Lain-lain barangan seperti jam tangan dan barangan berjenama akan dinilai semula oleh pakar bagi mendapatkan nilaian sebenarnya.
Pihak polis juga telah membekukan 41 akaun bank bernilai RM4,53,809 dan 35 unit kenderaan bernilai RM8,863,000 bla 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 bla, ya. Melibatkan 21 individu dan 16 entiti, termasuk Yayasan Winner Emperor Sedunia dan Pertubuhan Integriti Niki Liao Malaysia di bawah Seksyen 44 dalam kurungan 1 Amlat Puah 2001. So, tindakan lanjut menjejak dan membekukan aset-aset berupa tanah, rumah dan bangunan sedang giat dijalankan. Operasi khas ini dilancarkan susulan maklumat risikan yang diperolehi pada pertengahan tahun 2021, Januari 2021 yang baru lalu, oleh Jabatan Siasatan Jenayah Komersial Johor selepas operasi Ops Pelikan 2.0 yang melibatkan aktiviti Macau Scam. So, pihak Task Force IPK Johor telah menjalankan siasatan dan risikan kewangan yang mendedahkan kewujudan aktiviti penipuan dalam talian yang menggunakan mule account dan mempunyai transaksi kewangan dengan syarikat milik Winner Dynasty Group. So, Winner Dynasty Group ni menjadi anchor grupnya, ya. Dan mule account yang dibuka tu ada kaitannya dengan syarikat ini. Hasil daripada dapatan tersebut, pihak Task Force telah mengembangkan lagi siasatan dan mendapati terdapat sejumlah mule account yang mempunyai kaitan dengan syarikat dan individu yang bersekutu dengan syarikat Winner Dynasty Group. So, mule account tersebut dipercayai terlibat dengan aktiviti jenayah komersial seperti alung, pelaburan tidak wujud dan tipu jual beli dalam talian. Hasil daripada maklumat tersebut, siasatan dan risikan ke atas kumpulan ini telah diperhebatkan dengan melibatkan beberapa agensi kewangan dan penguatkuasa seperti Bank Negara Malaysia dan lembaga hasil dalam negeri. Hasil daripada perkongsian maklumat dengan agensi terbabit mendedahkan geng Niki dipercayai terlibat dalam aktiviti pengubahan wang haram. So, semakan mendapati terdapat 5 buah syarikat yang bersekutu dengan Winner Dynasty Group berserta pengarahnya yang dipercayai terlibat dalam aktiviti pengubahan wang haram, dan antara pengarah yang dimaksudkan adalah adik kepada Datuk Seri Niki Liao Sun Hee dan rakannya, yang mana kesemuanya mereka memakai gelaran Datuk Seri dan Datuk seperti berikut. Datuk Seri ada 2 orang lelaki dan Datuk 6 orang, masing-masing 5 lelaki dan 1 wanita. Hasil risikan pihak Task Force juga mendedahkan bahawa Winner Dynasty Group dan Datuk Seri Niki Liao Sun Hee disyaki mempunyai hubungan dengan elemen jenayah terancang antarabangsa Wan Kok Koi atau Broken Tooth. Hasil semakan mendedahkan bahawa penama Wan Kok Koi atau Broken Tooth telah disenarai hitam oleh pihak US Treasury pada 9 Disember 2020 kerana dipercayai terlibat dalam aktiviti jenayah terancang antarabangsa dan pengubahan wang haram. Turut disenarai hitamkan bersama adalah Persatuan World Hongmen History and Culture Association yang mempunyai kaitan rapat dengannya. Dalam pada itu juga, risikan mendapati bahawa persatuan tersebut telah melantik Datuk Seri Niki Liao Sun Hee selaku Vice President pada 4 Januari 2019. Selain penglibatan dengan Datuk Seri Niki Liao Sun Hee, Broken Tooth juga mempunyai hubung kait dengan skandal yang melibatkan pelaburan saham dalam Inex Technologies melalui semakan. Melalui semakan juga, pihak Task Force Polis Johor mendapati Broken Tooth mempunyai jaringan dengan elemen dadah antarabangsa Secilok yang telah ditangkap di Belanda pada 24 Januari 2021 yang lalu. Hasil siasatan awal yang dijalankan mendapati geng Niki juga menyasarkan pelabur dari China dengan menjanjikan pulangan keuntungan berlipat kali ganda dalam pelaburan seperti hartanah, produk kesihatan, forex dan mata wang kripto miliknya yang dinamakan sebagai Wincoin dan Winbitex. Para pelabur akan membuat pelaburan dalam aplikasi WeChat dengan menggunakan WeChat Pay, dan wang tersebut seterusnya akan dilaburkan di dalam mata wang kripto dan juga judi dalam talian. Dalam usaha mengeluarkan wang tersebut, perkhidmatan money changer dan casino junket agent digunakan untuk mengaburi mata pihak berkuasa. Siasatan dijalankan di bawah Akta Pengubahan Wang Haram, AMLA dan Bab 6B Kanun Keseksaan Akta 574 bagi kesalahan di bawah Bab 6B Kanun Keseksaan
kesalahan berkaitan dengan aktiviti jenayah terancang. Siasatan adalah menurut prosedur di bawah Akta Kesalahan Keselamatan Langkah-Langkah Khas 2012 ataupun Akta 747 SOSMA. Ini adalah jurungkali kes jenayah komersial disiasat menggunakan prosedur di bawah SOSMA dan siasatan dibuat di bawah jenayah terancang Kanun Keseksaan. Sewaktu serbuan yang dibuat ke atas unit-unit yang dipercayai disewa dan dimiliki oleh Winner Dynasty Group, pihak polis telah menemukan unit-unit kondominium di Steelwalk, Puchong yang disyaki digunakan sebagai call center Macau Scam yang melibatkan geng Niki. Dan pada 1 Januari 2020 tahun lalu, beberapa unit kondominium di Steelwalk telah diserbu oleh pihak Jabatan Immigration. Dan menurut maklumat, 87 orang warga Cina yang terlibat dalam aktiviti Macau Scam telah ditangkap berdasarkan maklumat risikan pihak polis. Dan berdasarkan kepada maklumat risikan, pihak polis mempercayai ianya mempunyai kaitan dengan geng Niki. Datuk Seri Niki Liao Sun Hee mempunyai sejumlah 12 kesalahan lampau bersabit dadah dan jenayah kekerasan, termasuk kes memukul anggota rela pada 27 Oktober 2017. Hasil yang diperolehi daripada soal siasat awal, pihak polis telah mengenal pasti penglibatan pegawai dan anggota agensi penguasa dan beberapa VVIP berkenaan yang bersekongkol bersama dengan geng Niki. Pihak Task Force IPK Johor akan membuat tangkapan susulan dalam waktu terdekat. So, pihak polis ingin menyeru sekali lagi kepada orang ramai sekiranya mempunyai maklumat berkaitan dengan suspek utama yang masih bersembunyi, sila hubungi pegawai penyiasat kes iaitu ASP Prakash, anak lelaki Baliapan, pada talian nombor 012-520-9767 atau mana-mana balai polis yang terdekat. So, inilah kenyataan saya. Ya. So, tindakan yang diambil ini adalah tindakan yang amat perlu bagi meyakinkan masyarakat dan orang ramai bahawa pihak polis amat serius ya, dalam pendekatannya menangani kegiatan-kegiatan pengubahan wang haram. Banyak di dalam sosial media, kritikan-kritikan ditujukan kepada pihak berkuasa. Kononnya, di mana-mana sindiket-sindiket yang melibatkan VVIP yang membawa gelaran Datuk, memiliki Datuk atau Datuk Seri ke apa semua, tidak ditangani oleh pihak berkuasa. So, di sini saya tegaskan sekali lagi, bertitik tolak daripada apa yang telah dijalankan oleh pihak polis Johor ini, ya. Usaha memerangi kegiatan pengubahan wang haram yang dilakukan oleh VVIP ini akan dilipat gandakan lagi. Dan ini sebagaimana yang saya sebutkan tadi, bahawa inilah kali pertama ya kita menggunakan SOSMA ke atas mereka dengan harapan ya memberikan satu mesej yang jelas kepada penjenayah ini bahawa negara ini mempunyai undang-undang. So, janganlah menggunakan dengan mendapatkan gelaran-gelaran tertentu, dia rasa diri dia kebal dan tidak boleh disentuh oleh pihak berkuasa. Saya berikan jaminan di sini, kes ini akan disiasat hingga ke akar umbinya. Ya, terdapat beberapa orang pegawai polis yang dipercayai terlibat membantu sindiket ini dan akan saya ambil tindakan. Tidak ada lagi amaran-amaran, sudah puas, sudah cukup diberikan kepada mereka supaya daripada dulu lagi setelah saya katakan mereka terpaksa memutuskan apa juga hubungan mereka dengan kumpulan-kumpulan yang seperti ini tadi. Tetapi nampak gayanya daripada hasil tindakan yang diambil ini terdapat pengkhianatan di kalangan anak buah saya. Kita bagi laluan kepada azan sekejap ya.
So, berbalik kepada apa tadi ya? Terima kasih. Berbalik kepada rangkaian sindiket Datuk Seri Nicky Liao ni tadi ya. So, ini membuktikan, menunjukkan betapa besarnya ancaman yang wujud di negara kita ini dan taktik dan teknik yang digunakan oleh Datuk Seri ini yang sememangnya sudah sekian lama dia berada di dalam limelight, ya. Dia mendapat perhatian semua di sosial media. Memang semua tahu apa yang dilakukan. Dia seolah-olah menarik perhatian orang, ya. Dan ini memberikan gambaran yang tidak baik bahawa kita tahu bahawa dia menjalankan sesuatu kegiatan yang menyalahi undang-undang, tetapi seolah-olah dia bebas, masih bebas, tidak boleh disentuh di undang-undang. Ini amat bahaya, ya, amat bahaya. Ia memberikan satu mesej yang tidak betul kepada orang ramai, mengatakan bahawa negara kita ini sekarang adalah dalam genggaman kumpulan-kumpulan atau sindiket-sindiket jenayah seperti ini. Ya, tambah pula ada beberapa gambar-gambar foto-fotonya bergambar dengan VVIP, ya, yang merupakan satu taktik dia, ya, untuk nak menunjukkan kepada orang ramai bahawa dia mempunyai kaitan atau hubungan dengan khususnya pemimpin-pemimpin kerajaan ataupun pegawai polis sendiri, yang mana hakikat sebenarnya tidak. Dia hanya seorang opportunis, ya, sengaja mengambil kesempatan di majlis-majlis terbuka apabila ada VVIP, ya, dia akan mengambil kesempatan untuk bergambar, dan gambar ini akan diwar-warkan seolah-olahnya dia mempunyai hubungan yang akrab dengan VVIP tersebut. So, itulah keadaannya sebagaimana saya ada katakan sebelum ini. Amat bahaya, ya, sekiranya mana-mana pihak berkuasa dalam negara ini dipengaruhi, diresapi oleh elemen-elemen sindiket seperti ini. Ya. So, insyaAllah kita akan ambil tindakan. Ini baru peringkat pertama. Oleh kerana banyak sangat soalan-soalan yang saya terima bertanyakan perkara ini, ya, saya tidak dapat mendedahkan sehingga pihak kontingen polis Johor menyelesaikan, ya, siasatan, barulah saya boleh memberikan data-data tersebut. Ini baru peringkat pertama, ya. Kita akan pergi ke stage kedua yang sedang berjalan sekarang. Dan mereka yang ditahan di bawah SOSMA ni, 28 hari mereka akan berada di dalam tahanan. Dan untuk makluman pula, ada satu kes positif. Ya, boleh umum. Dan seorang daripada tangkapan ini tadi, ya, adalah didapati positif COVID. Begitulah rumitnya, ya, tugas anak buah saya di bawah, ya, dalam usaha nak menangkap, nak melumpuhkan sedikit ini, berdepan pula dengan ancaman COVID-19 ni. So, salah seorangnya tadi didapati tangkapan ini adalah positif COVID. Dan sebahagian daripada tim dari task force ni terpaksa menjalani kuarantin. So, insyaAllah dalam masa terdekat, ya, proses temuduga, soal jawab berjalan dan banyak lagi perkara yang akan terungkap. Di sini sekali lagi saya menegaskan kepada orang ramai, saya harap dapat pihak media war-warkan bahawa PDRM tegas, ya, dalam menangani ancaman daripada kegiatan-kegiatan, ya, sindiket-sindiket, sama ada judi atas talian, sindiket maksiat, sindiket dadah, penyeludupan. Kita akan tangani ini dengan sekeras-kerasnya. Tidak ada kompromi dalam hal ini. Ya. Negara kita cukup kaya. Buatlah bisnes yang legitimate, yang halal. Kenapa memilih bisnes yang sedemikian? Memang untungnya cepat, tetapi mereka berhadapan dengan hukuman, ya, dengan tindakan yang keras daripada PDRM. Saya tidak akan membiarkan perkara ini berpanjangan sehingga melumpuhkan, ya, cripple the criminal justice system
sistem keadilan jenayah dalam negara ini kalau mereka dapat meresapi, subvert the system. Dia masuk menggunakan wang ringgit untuk nak membeli pegawai-pegawainya tadi. Berlaku, ya, ada seorang tangkapan BVIP dalam kes ini tadi telah pun ditangkap, ya, seorang bekas timbalan pendakwa raya. Kita telah tangkap. Dialah merupakan orang yang menggerakkan memudahkan pergerakan Nicky Liao ni tadi, dan dia juga menjadi conduit, ya, perantaraan untuk mendekati pegawai-pegawai polis, pegawai-pegawai kerajaan, pegawai-pegawai penguatkuasa ni. Berdasarkan kepada kedudukannya yang pernah menjadi seorang pegawai timbalan pendakwa raya. Bekas, ya, kita dah tangkap dalam tahanan sekarang. So itu saja. Ada apa-apa soalan? He can be anywhere in the country. He's still in the country. So saya ingin menyeru kepada orang ramai, sesiapa yang mempunyai maklumat berhubung dengan Nicky Liao ni tadi, segera menghubungi nombor talian pegawai penyiasat ataupun memaklumkan kepada mana-mana balai polis. Perbuatan melindunginya adalah satu kesalahan, dan sekiranya tertangkap, dia akan menerima padahnya. Ya, so Nicky Liao sekarang adalah buruan kita. Ya, sudah diwar-warkan. Dia perlu menyerah diri. So dia dijangka, dia percaya masih ada di dalam negara ni. Sebab rangkaiannya telah pun lumpuh. Dan adiknya pun telah kita tangkap. Ya. Dan mungkin dia tidak mempunyai sayap dia untuk nak pergi ke mana-mana. Ya. Dia masih berada dalam negara ni. InsyaAllah kita akan dapat sedikit masa lagi. Does the syndicate have any links to secret societies in our country? Yeah, I believe so. I think from the earlier intelligence that we got through the interrogation, there are links with local drug syndicates, gangsters. They hire gangsters to protect their operation. Remember that I told you just now that we confiscated a gun, a Glock. And we are investigating because we understand that the individual that was caught with a gun is not licensed to carry. Yeah, it's not licensed to carry. We are doubtful about the license book that he carries. I think so. It is not genuine. We'll check on that. But certainly, this group is very dangerous. Yeah, dangerous. They hire gangsters to provide bodyguarding services to enable them to move swiftly. Yeah, and I also got this information from the interrogation team that this gang, this syndicate is very vicious. Yeah, buas, ganas. Yeah, melakukan tindakan-tindakan memugut pekerja-pekerja dia yang didapati cuba untuk berhenti, nak berhenti keluar daripada kegiatan sindiket ini, diugut dan dipukul. Kita dapat maklumat tu. Begitu ganas sekali. Ya. That's how dangerous it is. Ya. And then most of the assets that they acquired are bought via cash transaction. Ya, semua pembelian aset ni tadi, kereta-kereta mewah ni tadi, dibeli dengan cara tunai. Dan kita tahulah, sekiranya itulah perbuatannya itu, kita tahu apakah sebabnya. Ya, mereka menggunakan cash transaction kerana untuk launder duit ni tadi. Ya. So, dia punya, sebelum saya jawab soalan ni tadi ya. So, saya nak kongsikan tentang anggaran ya, anggaran net worth Nicky Liao ni tadi ya, dan syarikatnya ni. Secara kasarnya 1 bilion ringgit.
memiliki saham syarikat, hartanah, mata wang digital dan wang tunai yang disembunyikan. Dan untuk makluman semua juga, operation ini sebenarnya telah dibocorkan oleh perbuatan yang tidak bertanggungjawab. Ya, daripada maklumat awal yang kita terima oleh seorang pegawai kita lah. Kita belum confirm lagi, tetapi daripada soal siasat menunjukkan bahawa berlaku kebocoran maklumat. Dan akibat daripada kebocoran ini tadi, Nicky Liao ini tadi berjaya memindahkan sejumlah besar wang dilihat oleh saksi-saksi dalam beg yang besar, ya, keluar daripada premis tertentu dekat kawasan yang saya sebutkan tadi. Dilihat dan saksi yakin bahawa itu adalah wang tunai sebagaimana yang dimegahkannya, yang dipaparkan dalam sosial media menunjukkan wang yang ditabur di atas lantai tersebut, ya. Begitu banyak, beratus-ratus, berjuta pun. Jadi akibat daripada kebocoran maklumat itu tadi, Nicky Liao berjaya, dipercaya berjaya mengeluarkan, menyembunyikan sejumlah besar wang tunai ini. So menjawab soalan itu tadi, ya, yang dengan 14K ini tadi, ya. So daripada transaksi, ya, yang diperolehi oleh pegawai penyiasat tadi jelas menunjukkan ia ada kaitan dengan 14K. Saya minta apa ni jelaskan, apa boleh jelas kaitan apa ni tadi? Saya minta Datuk Ayub sendiri menjelaskan dengan lebih detail, ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat petang. Kalau di sini kita lihat apa hubungan 14K tribe ni adalah dia bermula dengan yang tadi yang Tansi sebut Broken Tooth ni. So Broken Tooth ni lah yang lantik Nicky Liao ni sebagai presiden kepada Hongmen. Ini Hongmen World History dan Culture. So dia dilantik dan ada juga transaksi-transaksi yang kita dapat daripada siasatan kita ke atas Macau scam semua ni masuk ke syarikat yang ada kaitan dengan Hongmen ni lah. So ada kaitan di situ. Dan kalau tuan-tuan tengok di chart nanti yang mungkin nanti kita akan jelaskan dengan detail kan, kaitan 14K tribe ni dengan Nicky Liao juga dengan yang apa yang bawah ni yang si Cilok ni yang terlibat dalam pengenalan dadah. Itu hubungannya. Ya, ada soalan lain? Kebanyakannya daripada China, warga China, tetapi ada juga yang melibatkan warga tempatan. Daripada kes warga tempatan ini yang Johor buka kertas siasatan, Pontian kes. Itu yang kita kaitkan dan kita dapat kembangkan siasatan berhubung dengan Nicky ni lah, sindiket Nicky ni. Tapi kebanyakannya melibatkan warga China. Okay. Lain. That's the beauty about this case, yeah. It started with a police report lodged by a victim about being cheated in a deal to purchase to purchase a handphone online. So he or she was cheated, and then an investigation paper was opened, an investigation carried out, and then due to the diligence of the team of the investigating officer, and then with the cooperation of the other CID and this one, we managed to open up, and we could see how wide the syndicate's operation is. So from just a simple report, so saya berharapkan di semua seluruh negara, ya, kes-kes seperti ini, ya, jangan dianggapkan kes yang isolated, individu, kes hanya satu-satu saja, seorang yang ditipu atas talian dia nak membeli barang, ya, lepas itu kes itu hanya disiasat atas kejadian itu saja. So saya berharapkan semua pegawai-pegawai saya di bawah ambil inisiatif
ya, ambil inisiatif, ambil langkahan selanjutnya untuk menyiasat dengan lebih dalam. Dan akhirnya macam apa yang telah dibuktikan oleh kontingen Johor ni, ya, dapat mendedahkan betapa luasnya rangkaiannya. Dan saya percaya ramai yang telah pun tertipu, ya. Sebagaimana Datuk Ayub sebut tadi, yes, memang ramai warga Republik Rakyat China menjadi mangsa kepada kegiatan scam ini. Tetapi tempatan dalam online pembelian atas talian ini tadi, turut ramai warga negara ini yang menjadi mangsa. Inilah yang akan kita siasat dan dapatkan statistiknya, dan saya akan umumkan kepada apa ni. So tuan-tuan dan puan-puan, ya, mungkin di atas meja ni hanya RM700,000 sahaja yang berjaya dirampas. Lihatlah jumlah-jumlah telefon yang digunakan, ya. Kita tengok betapa besarnya, ya. Sindiket ini dia menyewa, ya, 48 unit, 24 atas nama syarikat dia, yang lagi 24 itu adalah disewa atas individu lain, tetapi ada kaitan dengan aktiviti ni tadi, aktiviti apa ni, Niki Liao ni tadi. So begitu luas, begitu selesa mereka menjalankan kegiatan right di bawah hidung mata kita, di bawah hidung kita, seolah-olah tidak ada undang-undang dalam negara ini. Inilah yang saya selalu tekankan kepada pegawai-pegawai di bawah. Jangan biarkan, ya, negara kita ni dilihat seolah-olahnya penjenayah bebas bergerak dan berbuat apa saja, memukul orang, seolah-olah mangsa tidak ada pembelaan sesuka hati, sebab ada gelaran, ada duit, boleh mengambil tindakan sendirian begitu. So inilah saya menggesa anak buah saya di bawah, terus, ya, tanamkan semangat untuk nak ambil tindakan sebegini. Ini dah naik temperature sikit ni. Sebab ada benda yang saya terbuku di hati saya. Tak apa, saya di apa ni, yang terakhir nanti saya akan dedahkan, ya, betapa slacknya, ya, tindakan pegawai-pegawai ini yang seolah-olah ambil ringan saja tentang kes-kes sebegini. Sedangkan ramai, begitu ramai sekali mangsanya yang menanggung akibat ditipu oleh sindiket macam ini. So, terima kasihlah kepada dia sendiri, ya, yang mengambil tindakan, cuba menunjuk-nunjuk harta dia, ya, dan akhirnya menarik perhatian kita tentang apa, menimbulkan banyak persoalan daripada mana duit ini datang, dan apabila dihalusi, inilah dia kegiatan dia tadi, ya. So saya harap pihak media dapat menjelaskan sekali lagi kepada, meyakinkan orang ramai bahawa PJRM akan terus memerangi kegiatan sindiket-sindiket ini, ya, organized crime ini tadi. Dan undang-undang yang paling bisa sekali akan kita gunakan, di bawah SOSMA, POKA, kita ambil tindakan tersebut, ya. Dan bagi penjenayah ni masih ada masa yang belum tertangkap ni, berhentilah, ya, berhenti buat kegiatan. Sebagaimana saya kata tadi, negara ini cukup kaya, ya, pelbagai-bagai sumber alam, sumber manusia, sumber apa ada untuk nak buat perniagaan yang halal. Kenapa pilih yang ni? Okay, terima kasih. Ada apa-apa lagi dah? Ya. So far belum, tak ada. This is a different syndicate, completely a different syndicate. Kita belum dapat lagi maklumat tersebut, ya. Empat 48 orang semua. Ini orang yang terdekat dengan dia ni dalam rangkaian dia tadi. Ketika dia terangkap, kita dapati dia ada bodyguard, ya. Masa kita buat serbuan, terdapat 3 orang gangster yang diupah sebagai bodyguard, di mana kita dapat rampas sepucuk pistol. Betul, ya? Kasi so far macam edisi kekuasaan yang terlibat tu tak ditahan lagi kan? Tak ada lagi kan? Belum. Saya ada jumlah dia, ya, saya akan jumlah. Tetapi saya akan apabila kes ni terungkap dan kita mula ambil tindakan untuk menangkap pegawai-pegawai ni tadi, ya, pegawai-pegawai polis yang degil, yang masih lagi hidup dengan khayalan dia lah, seolah-olah dia boleh terlepas daripadanya. Tengok nasib dia, tengok macam mana.
satu persatu terungkap. Saya akan tengok sejak bila dia ambil duit ni ataupun dia dibayar duit ni ya untuk tutup mulut ataupun tidak mengambil tindakan. Tengok. Sama ada sewaktu saya ni kan atau sebelum saya. Kalau selepas saya bagi amaran ni, maknanya selepas dia mengambil wang tersebut tahun 2018, 2019, 2020, maknanya memanglah dia tak cerdik. Ya? Dah tahu benda ni akan datang, dia buat lagi. Tamak. So akhirnya, tumpas. Saya ambil tindakan. Tidak ada lagi, tak ada isu tentang nak cover up ke sebagaimana yang saya sebutkan tadi. Ya? Tidak ada apa nak dimalukan. Ini hakikatnya. Marahlah. Siapa nak marah dengan saya? Marahlah. Buka pekung. Mereka tak faham betapa teruknya keadaan macam ni. Di sebalik amaran demi amaran, nasihat demi nasihat, kawan-kawan dia ditangkap. Dah nampak. Degil lagi. Buat lagi. So sampai bila? Ya, saya tidak akan jemu dalam perkara ini. Saya akan ambil tindakan. Mungkin saya tak dapat 100%, tetapi selepas ini, teruskan. Bersihkan daripada elemen-elemen ini tadi. Di mana penjenayah boleh masuk ke dalam PDRM, ya, mengaturkan tindakan ini, dapat perlindungan. Ya. So, daripada senarai yang telah saya perolehi, nama pegawai-pegawai yang terlibat ini tadi, akan kita halusi, akan kita siasat. Bank account dia, macam mana pembayaran dibuat, selepas yakin bukti itu cukup, tangkap. Amin. Usaha memerangi jenayah ni tidak ada apa ni ya. Jenayah akan kekal, tetap berlaku. Sama ada berskala besar ataupun dia jumlah dia besar, rampant ataupun banyak ataupun sikit, ya, akan terus berlaku. So, sesiapa pun selepas saya, dia akan terus berusaha ke arah ni lah. Saya minta begitulah ya. Harapkan begitu. Setakat ini, berapa individu yang bergelar Datuk dan Datuk Seri yang ditahan dalam operasi ini? Saya dah sebut dah tadi. Dia lupa nak catat tu. Dia lupa tu. Saya dah sebut tadi ya. Okey, saya ulang balik ya. Okey. Datuk Seri 2 orang. Lelaki, yang bergelar Datuk 6 orang, 5 lelaki dan 1 wanita. Dapat ya? Halo? Dapat? Okey. Dia salah seorang yang penggerak utama dia, yang membantu ni. Dialah menjadi pelindungnya. Dialah yang menjadi orang apa ni, yang cuba membocorkan maklumat. Inilah orang dia, pengkhianat. Saya Datuk Seri. Sorry. Apa tindakan akan diambil oleh anggota yang bocorkan tu dan berapa ramai sebenarnya yang didapati dilindungi sedikit ni? Macam mana undang-undang yang ada tu, saya utamakan tindakan di bawah undang-undang. Tata tertib kemudian. Nombor 1 itu dia undang-undang. Apa juga yang digunakan ke atas mereka ni, itulah dia undang-undang yang akan dikenakan kepada mereka yang terbabit ni tadi. Ya. Tak ada lagi tata tertib. Habis kuat 7 lucut hak 55 7 hari. Hukuman dia di bawah kuasa saya. Mana adil, perbuatan dia tu sungguh jijik. Ya. Saya akan kenakan, saya cenderung mengarahkan supaya dia dikenakan tindakan di bawah undang-undang kanun kesesaan ni lah. Ya, bawah ni pengubahan wang haram, dia terlibat sekali. Ni yang dikatakan jenayah terancang ni tadi. Ya. Broker ni orang Malaysia ke orang luar? Macau. Ya. Macau, lepas tu dia ni menjadi buruan oleh Australia, oleh US, ya. Sebab pihak berkuasa Australia dan US mempunyai maklumat mengatakan dia terlibat dalam kegiatan pengubahan wang haram, judi, macam-macam lah. Ya. Dan sebelum ni ada satu report dibuat ke atas beliau ya. Dan oleh 2 orang rakyat tempatan, kononnya dia menipu apa semua, tetapi lepas tu report tu dah tarik balik juga gitu. Tetapi dia pun dah tak ada di sini.
Dia ada di sini last kali tak silap saya 2019 dulu. Ya. Datang ke sini. Berapa lama sindiket ni beroperasi nanti? 2014 ya. So 2014 maknanya 7 tahun dia bebas ya melakukan apa saja. Ya bayangkanlah berapa ramai orang yang jadi mangsa dia. Kita jangan ingat kita saja, yang ribuan lagi di negeri China tu. Itu sebabnya saya dalam hal ini, dalam kerja-kerja kepolisan ini ya, saya mengikut apa yang diamalkan dalam kerja tanggungjawab, peranan dan tanggungjawab polis. Saya tak ada politik di situ. So saya mengharapkan kalau saya ambil tindakan ke atas orang yang menganiayai rakyat negara China, saya harap pihak berkuasa negara China pun berbuat demikian ke atas orang yang menganiayai negara ini. You got what I mean? Okay. Jadi number the officers yang melindungi sindiket ini, numbers. You want the number? Yes. 34 orang pegawai dan anggota agensi penguatkuasa yang disyaki mempunyai hubungan dengan sindiket ini. Dia bergaul, dia menjadi ahli, dia membantu dan dia menerima suapan. 34 orang. Saya tak sebutkan agensi mana. Tapi PDRM tu sudah semestinya salah satu daripada ni lah. Ada agencies are involved in it? Ada. So, sebelum saya akhiri ini, sekali lagi saya ingin merakamkan ucapan setinggi-tinggi penghargaan kepada Jabatan Operasi Khas Lembaga Hasil Dalam Negeri dan pihak Bank Negara yang begitu tangkas ya membantu tim siasatan ini tadi. Belum dosa dan minta maaf. Ya. Pasal data kategori baru-baru ni. Ya. Okey. Apa hasil sedatan data jenis kategori ni digunakan untuk meningkat keberanian pengganas atau ada isu untuk selain pengganas ataupun dari tuan pasaran pasal ni untuk ini? Wow. Yang itu I think a good question, very relevant, tetapi kalau saya jawab sekarang dia punya maklumat tu tak cukup. Saya mungkin kena consult dengan pengarah Jabatan Siasatan Narkotik dulu. Dan akan come back to you. Ya, saya akan bagikan. Ya. Itulah yang dirampas oleh custom baru ni dengan kerjasama ni apa dia. Saya dipahamkan bahawa ia ditujukan kepada Arab Saudi ya. Berasal daripada Lebanon ya, dinaikkan ke atas kapal dan untuk mengaburi mata ni penguatkuasa, kapal tersebut berlayar daripada sana turun sampai ke sebelah sini. Sebelah Vietnam ke sebelah mana ke, dan berpatah balik dan sampai ke perairan kita tangkap. Tapi katanya adalah untuk pasaran di Arab Saudi. Mahal ya, mahal begitu. Tapi asalnya katanya daripada Lebanon. Kita tak tahu. Another topic about the UDSP design. What's the reason police calling the professor? Like any reason or like any update? On what? UDSP. Yang membantahkan di hadapan Oh, that one. Kita tengok daripada sudut apa nilah akta penghimpunan aman. No, not more than that. Ya. Lagi satu COVID. Whether they adhere to the Majlis Keselamatan Negara SOP itu saja ya. But saya tak galakkanlah untuk orang ramai keluar beramai-ramai begitu berhimpun ya. Kita akan melanggar SOP macam mana, secara tak sedar kita akan melanggar. Di situ orang akan ambil gambar apa semua dan orang akan komplain ya. It is not that we want to stifle demokrasi ataupun free speech, tidak ya. That is least in my agenda. Kita tengok dari sudut itulah. Kalau tak ada apa-apa besok dia dapat ni bukti tak cukup untuk nak kaitkan dia langgar SOP ke apa, bebaslah. Bukan bebas, mana kita drop je lah ya. Kalau ada, kena kita offer lah dia compound ya. Macam-macam isu dia orang kata polis tak ambil tindakan bila VVIP ni lah, majlis kahwin itu, majlis kahwin ni, letih lah kita orang lah ya. Dah letih lah benda-benda macam ni ya. I know kalau nak dilayan ya dalam sosial media, satu pihak mengatakan macam ni, satu pihak mengatakan macam ni, biarlah dia nak menganjurkan majlis. Kalau tidak sekarang event organizer tak ada bisnes ya, caterer tak ada bisnes,
Alah, sikit-sikit adat lah dalam majlis perkahwinan, diorang duduk macam tu, macam ni. Tapi ada satu pihak kata, no, strictly no, mesti ikut ni. Jadi polis pun ambil lah tindakan. Siasatlah. Tapi meletihkan. Ya. Kami sentiasa mengingatkan kepada orang ramai supaya terus mematuhilah SOP ni tadi, ya, supaya apa juga yang kita buat tu selamat. Masalahnya apabila kita berbuat tu, kita nak war-warkan, ya, upload dalam apa semua dan kita tak tunjuk pada orang dan orang akan start komplain. Ini rapat ni macam mana boleh? Maklumlah 32 juta rakyat Malaysia ni. Masing-masing ada apa ni? Yang dah boleh pakai handphone ada 20 juta kot. Atau 25 juta. Yang lain tu kecil-kecil lagi. So 25 juta punya orang punya komen ni, bayanglah macam-macam angle yang diorang ambil, ya. So kita orang tersepit di situ. Ya, banyak lagi tugas-tugas yang, dan hari ini dan semalam statistik tu sungguh memberansanglah, ya. Kita nak ucapkan terima kasih lah kepada mereka yang mematuhi SOP ni sehingga cases yang positif semalam turun ke bawah, first time bawah 1,000 sudah sekian lama, ya, 900 lebih. Ni pukul 4 ni harap-harap siapa dah tahu hari ni punya apa? Berapa? Alamak. Dia macam yo-yo ya, jauh naik, kejap naik. Ya, kita harap-harapkan masuk bulan 4 nanti dia akan jadi 3 angka. Dan apabila masuk bulan Mei nanti dia akan jadi double digit. Dan tengoklah apa keputusan MKN, PKPP ke atau kekal dengan PKPB macam ni. Tengoklah. Okey, terima kasih saya ucapkan banyak-banyak. Minta you all tulis kalau ada apa-apa yang belum jelas, ya, boleh rujuk balik kepada tim task force ni tadi, pada Datuk Ayub, ya. Jangan you tambah-tambah pula. Terima kasih. Sekian wabillahi taufik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Sekarang lepas habis cakap, duit tu boleh kait dengan sama wartawan. Nanti katakan boleh? Nanti katakan. Yang dapat tip yang banyak dalam laporannya, ambillah. Jadi dia punya kekayaan dia besar. Daripada transaksi yang kita dapat yang oleh 5 bilion. 1,000 juta ringgit, dibayangkan macam mana dia boleh gelapkan satu bandar punya ekonomi dengan 1 bilion boleh aktifkan satu bandar besar punya ekonomi. So itulah kekuatan ini. Inilah yang kita nak aktifkan. Apabila ekonomi negara kita ni dikawal oleh sedikit-sedikit yang macam ni, yang dikuasai oleh sedikit-sedikit, dan kita tak mahu negara kita jadi macam sistem pembankan ini mati. Tidak ada duit yang lalu di bawah radar. Okey, terima kasih. Alright. So this is the battery. Rolls Royce. This is the Rolls Royce. Yeah? The battery. So anak-anak. Terima kasih ya.